Jadi payuh jadi orang ni. Isu ni tadilah, isu dia nak berwudu. Dia nak berwudu, maka timbul isu. Sebab ketika berwudu ni nak baca auzubillah, nak baca bismillah, nak baca alhamdulillah. Selesai berwudu pula nak berdoa. Kalau dihukumkan tandas, makruh belaka berzikir dalam tandas. Tapi itu bukan tandas, itu tempat mandi. Dipanggil hammam, dipanggil hammam. Tempat mandi air panas asalnya. Hammam tu tempat mandi, bukan tandas. Dia kalau tandas mencangkung atas lantai tu mudah kenal lah. Sebab dia yasin tinggi, dia tinggi, bukan? Pak mandi ni atas-atas, tu senanglah beza. Mana tandas? Tu tandas. Tapi kalau tandas hok tinggi, yang lantai bawahnya selevel, mana tandas? Kenal lah. Kepayah nak kenal. Tu saya kata tu, buat mozaik warna lain, buat 4 segi situ. Tak payah. Dan kalau tandas tu tandas mencangkung atas lantai, dia tinggi tempat tu dengan tempat mandi bawah. Tapi kalau tandas tinggi, bawah dia akan jadi sama. Dan mana tandas? Tu nak tanya lagi mana tandas? Dan mozaik dia sama rata, mozaik dia sama warna. Mozaik warna lain kalau payah sangat kau. Ataupun lukis depan tu, ini tandas. Tak payah. Ke mana? Dah kenal ke tandas? Payah nak kena ajar, nak kena tandas. Tandas al-makanul khali, al-makanul muaddu liqada'il hajah. Tempat yang sunyi, yang jauh, tempat yang sediakan untuk qada' hajah. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tu je. Tak payah panjang-panjang tau. Tandas tempat yang sediakan untuk qada' hajah. Apa kena hurah panjang pula jadinya. Dan bila kita nak melangkah kaki kiri tu, daripada tempat mandi ke tandas, daripada luar tu bilik tidur ke dapur ke dekat lah. Daripada luar tempat tidur, dapur, nak melangkah kepada bilik mandi dengan kaki kiri. Daripada bilik mandi nak melangkah kepada tandas dengan kaki kiri. Tandas melangkah turun ke tempat mandi dengan kaki kanan. Tempat mandi nak melangkah ke bilik tidur ataupun ke dapur dengan kaki kanan. Ada gitu je aturan dia. Bila kita nak baca doa sebelum melangkah ke tandas? Ketika sedang berada di bilik mandi sebelum melangkah ke tandas. Bila kita nak baca doa keluar tandas? Daripada tandas kita melangkah kaki kanan ke tempat mandi. Selepas berada tempat mandi, di situlah kita baca doa keluar daripada tandas. Okay. Keluar kepada luar dak lagi, kita nak mandi lama pula dalam tempat dalam bilik mandi tu pulaknya. Faham tak? Simple je. Simple je. Mana tempat qada hajah, mana tempat mandi. Beza sangat-sangat. Ialah kalau kira pada pintu lah. Macam mana dengan kalau pintu bilik mandi tu tercabut? Tandas siapa habis satu bilik tidur tau. Dah pintu bilik mandi tercabut, dalam tu ada tandas. Tandas pun merayak siapa ke tempat mandi pun tandas. Sampai ke bilik tidur pun tandas. Sebab tak ada pintu. Tak berkait. Pintu tandas cabut, habis dapur tandas belaka. Dulu saya pernah pergilah Pulau Redang. Sekarang ni tak ada dah rumah tahan. Masa segi 30-40 tahun dulu rumah tahan. Dia buat lubang je. Dia buat lubang je. Kalau tak hajat jatuh dalam air. Dulu
Dulu di rumah atas air. Atas darat tu masjid, klinik, sekolah, itu je atas darat. Hak rumah semua atas air belakang. Dulu 40 tahun dulu. Jadi lubang je situ. Dan mana nak panggil tandas? Situlah, bukan satu rumah. Oh, macam mana dengan hak lokap? Lokap tandas dia macam mana? Lokap dia ada cakung tepi dia tau. Dia adalah dinding, pintu tak ada tau. Tak ada pintu, dia ada dinding je. Lepas tu atas pun rendah je tau. Boleh nampak kepala tau. Tak terbegok lah jawapan dia. Tak kira lah satunya. Teman-teman, mana tandas? Habis satu lokak tandas. Habis bala polis tu tandas belaka. Tandas tak ada pintu. Tandas tak ada pintu, tandas ada dinding, rendah pula. Tapi pintu ada, pintu tak ada. Dinding ada lah, pintu tak ada. Maka tandas mana? Sampai ke tempat lokak pun tandas, sampai ke kaunter meja polis pun tandas. Sebab tak ada pintu ke macam mana? Pintu ada pun dia bukan dinding, dia buat jaring gitu je. Habis pas ke depan tandas. Ada pula dia kata kalau bilik tu besar lain, dia kata kalau bilik tu besar lain kan, umur mewah kan. Bilik mandi dia besar mana tak tahulah. Jadi tandas di penjuru tu, tapi bilik tu besar, barulah tak ada tandas belakang. Rumah orang kaya tak ada tandas. Rumah orang biasa tandas belakang sebab bilik mandi tak besar mana. Ada orang ceramah gitu. Sekarang bilik mandi kita ni kan tak besar mana. Situ tandas, situ tempat mandi tak besar mana. Maka tandas belaka dia hukum. Adapun kalau bilik mandi orang kaya, bilik mandi dia besar, ada bathtub, ada apa semua, tandas di penjuru, barulah tak ukur tandas belaka sebab besar sangat. Maka tandas tu tak larat orang nak jakit tau. Tandas tu tak larat nak jakit ke macam mana. Bilik mandi dia besar, dah tak ada kaitan. Bilik mandi besar ke kecil tak ada kaitan. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajat, tu je. Tak berkait dengan dinding, tak berkait dengan pintu. Dulu payahlah kalau ada orang faham seumpama ni. Jadi payah. Orang tua-tua belajar gini lah, payah. Dia nak berwuduk pun payah. Kalau anak cucu dia buka je pintu bilik mandi, tutup cepat-cepat, marah. Apa? Tandas dalam tu. Allah, tempat hidup cakap hari-hari tu pelik apanya. Sebab tu biasa kalau soalan yang berbentuk apa hukum berwuduk dalam tandas. Kalau soalan gitu bunyi, apakah hukum berwuduk di dalam tandas? Kena tanya dulu, mana tandasnya yang kamu pergi berwuduk, kenapa? Tak pasal-pasal berwuduk dalam tandas ni. Kau tak berwuduk dalam tandas. Tapi dia tanya apakah hukum berwuduk dalam tandas ni? Kena tanya dia, mana tandas? Tandas belaka lah, sebab antara tempat qada hajat dengan tempat mandi tak ada dinding. Kena ajak tu dulu, ajak kenal tandas. Begok hari-hari tak kenal tandas, tak ada nak beza tandas dengan buat tempat mandi. Ke tempat mandi tu boleh qada hajat juga, patah ambil pun dah tandas. Ke macam mana? Pelik sangat ni. Tempat ni pun boleh qada hajat, tempat mandi pun boleh qada hajat. Tak. Dia kalau tempat tu bukan situ qada hajat pun tak kena ditandas juga. Tempat mandi bukan tempat qada hajat. Tiba-tiba tempat mandi tu orang kencing sentiasa sampai ke hancing. Jadi tandas dah tempat mandi? Tidak, sebab itu bukan tempat situ untuk qada hajat. Kamu je pergi kencing di tempat mandi. Ada ni. Walaupun tempat mandi tu hancing dah,
Tapi tempat mandi itu disebut untuk qada hajat? Tidak. Orang je kencing situ takkan ditandah. Tempat tu untuk qada hajat, tandas walaupun belum guna. Dia faham gitu. Walaupun belum guna. Pada timbul gitu dia kata tempat mandi pun kencing juga. Kita tak kira tu. Kencing tempat mandi hukumnya makruh. Kalau kena kencing hukum tandas, nanyalah. Hok ni tempat tidur orang tua tu. Hok pakai pampers tu. Orang tu pakai pampers kan, kencing berak tempat tidur dalam pampers. Tandas dah. Ni tempat tidur orang tua, hok tu uzur tu lah. Orang tu uzur kan pakai pampers. Mana dia kencing? Mana dia berak? Dalam paper dia lah. Mana? Atas lembek tu lah. Maka bilik tidur dia tandah. Sebab dia kencing berak di situ. Dah. Takkan dia tandah. Tak akan dia tandah. Walaupun dia kencing berak di situ, sebab itu bukan tempat yang disediakan untuk qada hajat. Kita malah ni ajar tandah dia. Ajar kena tandah. Dia menawak tandah yang berasingan Islami, dia kata. Rumah Islami, tandah lain, tempat mandi lain. Anak buat lain-lain, buat. Macam saya sebut tadilah, kalaulah tempat lain-lain, maka orang nak qada hajat masuk tempat tandah. Orang yang nak mandi masuk tempat mandi. Dah, kita punya tandah satu tu je. Tandah satu tu je. Tiba-tiba tandah bubuh capur ke tempat mandi. Ada satu tu je. Dia sakit perut pula. Qada hajat dia lama. Kawan ni nak pergi hija nak mandi. Susahlah jadinya. Sebab tandah satu. Tempat mandi satu. Dia letak sekali pula. Jadi rugi. Dia pun buat tandah pintu lain, tempat mandi pintu lain. Maka dua orang boleh pakat pada satu masa. Itu lagi baik. Tak ada apa-apa tu. Itu tandah rumah, tandah masjid, tandas awam. Dia berbentuk panjang. Tempat tandas tu ditinggilah. Kalau tandas atas lantai tu tinggi. Daripada pintu dengan tempat tinggi tu luas juga. Perasan tak? Di tempat tu tempat untuk bubuh seluar, sangkut seluar kan di pintu tu. Tanda. Mana tanda? Di pintu ke di tempat qada hajat? Di tempat qada hajat tu tanda, bukan di pintu tu. Terkadang apabila orang ramai ada program besar-besar, nak kena mandi, mandi mana? Mandi depan tu lah. Depan tu bukan tandas. Depan tu bukan tempat mandi tu. Okey lah kalau ada paip jadi macam tempat mandi, tapi bukan tandas. Tandas di tempat qada hajat, bukan bermula di pintu. Mana kalau terpaksa mandi di depan tu, mandi boleh ambil wuduk, boleh baca bismillah. Itu bukan tandas. Tandas di dalam tu tempat qada hajat. Di luar tu bukan tandas. Di hadapan tu bukan tandas. Ni dia panggil tandas belaka. Satu bangunan sebab tulis atas tu kan tandas awam. Maka dia pun tandas belaka. Maka timbul macam mana orang berwuduk di singki. Di luar tu kan ada singki. Macam mana orang berwuduk di singki dalam tandas? Kata singki mana pula dalam tandas? Ada orang tanya gitu. Berwuduk di singki dalam tandas. Kalau tadi dia orang tanya apa hukum berwuduk dalam tandas? Kena tahu mana tandas yang masuk kamu. Kalau ni timbul pula apa hukum berwuduk di singki di dalam tandas? Maksud dia apa? Hak luar ni, singki luar ni. Apa dia panggil tandas? Tulis atas tu tandas awam. Di singki tu bukan tandas. Dah boleh ambil semayang ke?
Walaupun bukan tandas, tapi kadang-kadang kawasan tu kurang bersih. Kita ambil semai ni tempat bersih. Nanti air mengercik kena pakaian kita, timbul was-was pula. Tapi dia bukan tandas. Oh, kalau gitu kok tempat penjaga tandas duduk, tandas juga dah, tak boleh semayang di situ. Dok, tempat penjaga tandas tu bukan dalam bangunan yang sama. Bukan di singki itu bukan tandas. Buka pintu tandas itu belum lagi tandas. Yang tandasnya tempat disediakan untuk qada hajat. Di hadapan tu boleh buat tempat mandi. Mana? Yelah, memang dia pintu tapi dia panjang. Pandang dia panjang tu. Kadang-kadang luah lagi ni tempat hak kita hak bukan tandas ni sebelum kita melangkah atas tandas. Tandas ni. Sebelum kita melangkah tandas. Situ baru tandas. Depan ni bukan tandas. Nak mandi, nak berwuduk boleh je. Tapi tempat yang tidak bersih, memang kita tidak aula kita berwuduk. Bukan kata di tandas. Di masjid surah sekalipun terkadang tak comel tempat wuduk dia. Masjid surah, tapi tempat air wuduk jatuh karat hijau. Masjid surah tempat ambil wuduk, tempat air jatuh tu karat hijau. Macam mana kita nak berwuduk di tempat yang seumpama tu? Sama juga. Sebab kita nak berwuduk tempat yang bersih. Air wuduk jatuh tidak jatuh di tempat yang kotor. Simple je. Balik kepada definisi tandas. Al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Tempat yang sediakan untuk qada' hajah. Itu dia panggil tandas. Tidak berkait dengan pintu, tidak berkait dengan dinding. Simple saja. Dia bukan masalah berwuduk dan tandas. Kalau tandas sungguh mandi wajib, kalau tak mandi dah tandas. Jadi kalau dihukum tempat mandi tu tandas, nak mandi wajib mana? Sebab mandi wajib macam wuduk juga. Ada bacaan auzubillah, ada bacaan bismillah, ada alhamdulillah, ada dua kalimah syahadah, ada bacaan doa selepas mandi wajib. Nah, nak mandi wajib mana? Mandi wajib di singki dapur. Jadi pelik tu. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum berwuduk dalam tandas, dia kena tanya mula. Mana tandas? Tak ada orang buat kerja berwuduk dalam tandas ni. Tak ada orang kerja berwuduk dalam tandas ni. Itulah dia kata tempat mandi sekali dengan tandas, hukum tandas belaka. Tu kena ajar pula. Kena ajar mana tandas. Simple saja. Kalau orang buat tandas tu Islamik dahnya. Apa Islamik? Aurah tertutup molek dah. Islamik lah. Tambah laginya bilik masing-masing pula aurah tu pelihara. Lepas tu lagi Islamik. Ya? Yelah, tu orang-orang yang berkemampuan lah. Tapi Islamik lagi tu. Sebab di dalam tu keluarga masing-masing. Ada ajnabi, ipar, sabik, sepupu ajnabi. Dia boleh letak bilik tandas yang berasingan, tempat mandi berasingan daripada satu orang. Itu Islamik dianya. Kalau berkemampuan lah. Ni kita nak bicara al-khala. Apa dia al-khala? Al-makanul khali. Tempat yang sunyi, yang jauh, tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu dia panggil al-khali, tempat sunyi. Disunatkan bagi orang yang masuk ke tandas bahu mendahulukan dengan kaki kiri, keluar tandas dengan kaki kanan, akas sebalik bagi orang yang masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Wa yunhiya ma alaihi mu'azzamun min Qur'anin wasmi nabiyyin au malakin walau mushtarakan ka azizin wa ahmada
in qusida bihi mu'azzamun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.